Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana yang sentiasa berpastikan keadilan. Saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya, rakan sepuja yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Rukun negara pembina insan mulia. Begitulah murninya tajuk pidato yang saya akan hidangkan kepada hadirin untuk menjadi santapan pada hari yang ceria ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum bicara dimadahkan, saya ingin mentarifkan mauduk pidato ini. Rukun bermaksud dasar atau asas. Negara ialah kawasan di bawah suatu kerajaan. Pembina pula orang yang membina, mendirikan dan membangunkan. Insan ialah makhluk atau manusia, manakala mulia itu tinggi, tertinggi, terhormat dan luhur. Jadi, 5 prinsip rukun negara ini perlu dihayati dan diamalkan demi perpaduan dan kestabilan negara. Rukun negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. Rukun negara dibentuk ekoran tragedi pada 13 Mei 1969, iaitu setelah berlaku kerusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Sehubungan itu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasaruddin telah mengisytiharkan rukun negara pada 31 Ogos 1970. Terbentuknya rukun negara diharap dapat melahirkan insan yang mulia lagi berkualiti. Hadirin sekalian, izinkan saya meneruskan bicara dengan hujah yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Justru, bagi insan yang beragama, sudah semestinya percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Dengan berpegang agama, kita pasti selamat. Setiap agama pastinya meneru kepada kebaikan sesama manusia. Antaranya, membentuk pribadi yang penuh nilai murni seperti melahirkan sikap toleransi, membentuk kerjasama sejati dan perpaduan murni. Jelaslah, prinsip rukun negara ini dapat melahirkan insan yang mulia lagi berkualiti untuk diri dan masyarakat. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini bertepatan dengan prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya rakyat Malaysia mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin tanah air. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan dan mempertahankan negara daripada segala ancaman. Sebagai contoh, pada 1 Mac 2013, negara dikejutkan dengan pencerobohan di Sabah oleh penceroboh dari Filipina. Anggota Polis Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah berada di barisan hadapan bagi mempertahankan negara. Maka, terbuktilah rukun negara dapat membina insan mulia. Hadirin yang dimuliakan, prinsip rukun negara yang seterusnya, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Bermaksud ialah, setiap warga negara hendaklah menghormati dan mematuhi perlembagaan dan undang-undang. Ini bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan dan menjadikan rakyat berdisiplin, juga mematuhi segala yang ditetapkan. Justru, dalam usaha membentuk rakyat yang mulia lagi berkualiti, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat pasti sama tarafnya di bawah naungan perlembagaan dan undang-undang negara. Hadirin yang dikasihi, hujah saya yang terakhir merupakan prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bertata susila. Malaysia, sebuah negara pelbagai kaum yang mementingkan hubungan baik antara satu sama lain. Selaras dengan itu, kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni diwar-warkan di media massa.
Sifat individu yang mementingkan amalan budi dalam kehidupan harian dapat memperkukuhkan jati diri insan. Segala persengketaan dapat dielakkan, sebaliknya lahirlah perpaduan yang diidamkan. Jadi, jelaslah prinsip rukun negara yang kelima ini dapat membina insan yang mulia. Tuntasnya, perpaduan kaum adalah asas yang kukuh dan maksamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuk Malaysia. Ini penting kerana tanpa perpaduan, negara itu akan menjadi lemah, sukar dibangunkan dan mudah diancam. Prinsip-prinsip rukun negara sebagai kunci dan garis panduan dalam membina insan mulia yang bersatu padu, adil dan harmoni. Marilah kita sama-sama menabur bakti, memberikan kekuatan dalam merealisasikan hasrat negara dan menjadikan kita insan mulia yang berbangga pada negara. Saya, Arik Damian bin Faris Joman Dan saya, Amani Erina binti Syarul Nizam mengundur diri. Sekian, terima kasih.